Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? InsyaAllah kita jumpa lagi di page Nadi Duit, page Wan Alwi The Teller Wizard, di page Salalah 10 Potensi Bakat Diri dan juga di page Pakih Solution and Training Center Berhad. InsyaAllah kita sambung lagi apa yang kita bicarakan sebelum ini berkaitan dengan strategi pemasaran, rahsia, menarik pelanggan. Hari ini kita berbicara tentang intro dulu dalam berkaitan dengan konsep asas-asas pemasaran dan juga analisis pemasaran. Selepas ini kita akan masuk pada berkaitan dengan analisis pemasaran dan ada banyak elemen-elemen yang berkaitan dengannya yang mungkin kita kena pelajari dengan lebih detail lagi setelah kita pelajari secara orang kata bersiri sebelum ini berkaitan dengan pemasaran rahsia menarik pelanggan. Okey, apabila kita berbicara tentang intro pada analisis pemasaran ni, kita kena faham bahawa apabila kita sebut tentang dunia pemasaran, dia juga berkaitan dengan dunia yang melibatkan aktiviti-aktiviti seperti berikut. Yang pertamanya, aktiviti berkaitan dengan bagaimana pemasaran melihat satu produk itu, aktiviti berkaitan dengan packaging, juga berkaitan dengan aktiviti channel pesanan ataupun channel bagaimana permintaan kepada produk dan servis, berkaitan dengan aktiviti komunikasi, berkaitan dengan aktiviti jualan, aktiviti layanan ataupun servis, dan juga berkaitan dengan aktiviti yang difokuskan kepada pelanggan seperti memahami keinginan pelanggan, bagaimana nak meningkatkan royalty pelanggan, bagaimana nak melihat bagaimana cara pelanggan itu berbelanja. Itu berkaitan dengan satu fokus kepada aktiviti pemasaran apabila kita berada dalam dunia pemasaran yang luar biasa ataupun dia pemasaran yang boleh menarik pelanggan. Itu yang pertama. Yang keduanya, apabila bersentuh juga tentang pemasaran, kita juga melihat tentang nilai, dipanggil transparansi nilai. Bagaimana nilai itu ditonjolkan, diserlahkan pada pelanggan. So, peranan antara peranan pemasaran adalah bagaimana kita transformasikan, kita mengubah, kita meningkatkan daya keinginan pelanggan kita daripada mereka mahu kepada tindakan membeli sebab nilai yang ada pada produk dan juga servis itu. Itu berkaitan dengan yang kedua, dia fokuskan pada nilai. Yang ketiganya juga, pemasaran ni kalau kita perasan betul-betul, dia akan fokus pada aktiviti berkaitan dengan jenama. Bagaimana memahami kehendak pelanggan, dia berkaitan nak meningkatkan jenama, dan juga bagaimana kita mendengar pandangan positif negatif komen-komen pelanggan itu, walaupun kadang-kadang nampak logik, nampak tak logik, nampak menyakitkan hati kadang kita, tapi itulah komen-komen pada pelanggan yang mana kita layan dia berdasarkan kemampuan kita, yang akhir sekali dia merujuk kepada meningkatkan jenama produk dan servis kita. Dan seterusnya juga dia berkaitan dengan trend pelanggan. Kita mengkaji betul-betul tentang pelanggan, gaya mereka membeli, channel-channel yang mereka suka guna, cara mereka menyebarkan tentang kelebihan-kelebihan produk kita, word of mouth itu kan, mulut ke mulut itu, dan juga berkaitan dengan bagaimana kita mahu menjadikan pelanggan itu setia, dan juga terus menjadi revi fan, maknanya pelanggan yang memang akan terus membeli dengan kita, menyokong perjuangan bisnes kita. Dan seterusnya juga kalau dalam pemasaran dia, kalau kita perasan dia juga akan berkaitan dengan produk, bagaimana dia nak inovasikan produk-produk itu supaya dia lebih unik dan juga ada satu kualiti yang dikatakan brand besar pada produk itulah, yang mana pelanggan akan terus mencari dan pelanggan akan tahu produk kita ada evolusi perubahan-perubahan yang lebih baik. Dan juga dalam konsep pemasaran ni, kalau kita perasan dia juga berkaitan dengan customer service ataupun customer relationship management, marketing, CRM ni, customer relationship marketing. Ia berkaitan dengan kekuatan-kekuatan media, bagaimana nak mengikat customer dengan kekuatan-kekuatan yang ada media, dan juga dia akan berbincang juga dengan cabaran-cabaran semasa pada media-media yang terkini lah. Dan juga dia meningkatkan kepada perubahan-perubahan yang berlaku dalam dunia bisnes, berkaitan dengan kompetitifnya, berkaitan dengan kemampuan kita membuat analisisnya, juga berkaitan dengan nilai yang kita mahu letakkan yang lebih unggul daripada pesaing-pesaing kita di luar sana. Walaupun ada dunia bisnes ni, kadang-kadang pesaing kita itu adalah satu benda yang bagus, dilihat bukan lagi pesaing tapi dilihat sebagai rakan sinergi yang boleh merangsangkan jualan produk-produk kita dalam dunia pemasaran.
Dan seterusnya yang paling cantik dalam pemasaran kini adalah dia ada pull marketing, pemasaran cara pull ni. Bukan cara membuat daya tarikan, bukan pemasaran cara push, menekan-nekan. Itu kita akan pergi satu persatu kerana dia juga akan memberi satu nilai yang bagus dalam dunia pemasaran yang akan kita pelajari, kita terokai lah. Dan juga kalau apabila kita melihat pada dunia pemasaran, sebenarnya dia terlalu besar. Sebab tu ada buku-buku yang berbicarakan tentang pemasaran ni yang terlalu detail sangat perbicaraannya, sampai tempat pun dalam 982 muka surat. Dalam buku ini kalau kita tengok betul-betul, dia akan memfokuskan kepada dunia pemasaran, pelanggan, branding, pasaran, CRM, electronic marketing dan juga cara implementasi yang digunakan lah. Kalau kita tengok pada dunia pemasaran, dia akan berbicara tentang konsep pemasaran, dia akan berbicara tentang perancangan pemasaran. Dia juga berbicara tentang analisis untuk melihat satu pemasaran itu kompetitif ataupun tidak. Dia juga melihat kepada strategi-strategi dalam pasaran, strategi-strategi pemasaran. Dia juga melihat saluran-saluran dalam pemasaran. Dan seterusnya itu elemen yang difokus pada pemasaran. Kalau kita tengok juga dalam buku ini, dia juga menyentuh tentang pelanggan manusia itu sendiri dan juga analisis. Bagaimana analisis, macam kita nak buat analisis untuk melihat kepuasan pelanggan, bagaimana kita membuat analisis untuk melihat royalty pelanggan, bagaimana kita membuat analisis untuk melihat perilaku pelanggan-pelanggan kita dan perilaku cara consumer tu, cara pembelian, cara pelanggan itu menggunakan produk dan juga servis kita lah. Dan seterusnya juga dia berkaitan dengan analisis, berkaitan dengan branding, bagaimana kita melihat kekuatan kelemahan branding dan juga menjadikan branding satu equity dalam bisnes kita. Dan pemasaran ialah lubuknya untuk menggerakkan branding itu berada dalam dunia equity. Dan seterusnya dia berkaitan dengan pemasaran, analisis segmentasi, segmen pasaran. Dia juga berkaitan dengan analisis berkaitan dengan target, analisis berkaitan dengan positioning pasaran, dan juga berkaitan dengan strategi pemasaran untuk menguasai dunia pasaran. Analisis digunakan berkaitan juga dengan analisis portfolio produk, berkaitan dengan analisis strategi harga, berkaitan dengan analisis saluran pemasaran, berkaitan dengan analisis strategi promosi. Itu juga ditekankan dalam dunia pemasaran. Dan akhirnya juga dunia pemasaran ini menekankan pada CRM, Customer Relationship Management, marketing, bukan manajemen pun boleh, marketing pun boleh. Customer Relationship Marketing, bagaimana mereka melihat bagaimana nak membina satu hubungan pemasaran yang kuat dengan pelanggan-pelanggan. Dan seterusnya juga mereka juga akan melihat kepada konsep electronic marketing yang ada sekarang ni lah, maksudnya dalam konsep digital, konsep online, konsep media kan. Dan juga akhirnya dia akan tengok apakah implementasi yang boleh digunakan yang sesuai dengan keadaan semasa. Itu antara elemen-elemen yang ditekankan dalam buku yang dikatakan agak tebal jugalah. Kalau kita tunjuk bukunya, ni tebal juga bukunya kan. Nampak tak tahu ketebalan buku ni. So dalam keadaan seperti ini sebenarnya dia akan membuka minda kita sebagai usahawan bisnes kecil untuk melihat juga bagaimana kajian-kajian dalam pemasaran yang dibuat, dan kita cuba ambillah yang mana sesuai dalam dunia bisnes kecil kita. Mudah-mudahan apa yang kita mahu adalah kita terus menjadi individu usahawan yang sentiasa membangunkan bisnes kita, sentiasa menerobos apa saja yang ada di luar sana. Dan di samping itu juga kita menerobos citra diri kita untuk kita terus maju dalam dunia pemasaran yang semakin kompetitif, dan juga dalam keadaan ekonomi yang semakin mencabar dengan kenaikan barang-barang, harga barang mentah dan sebagainya. Itu juga satu cabaran dalam orang yang melaksanakan bisnes, dan juga bukan sahaja berkaitan dengan bisnes produk, tapi juga berkaitan dengan bisnes services. Allah, kita jumpa lagi, kita akan berbicara satu-satu nanti, walaupun mungkin juga mengambil masa lama. Mudah-mudahan kita terus boleh menghabiskan ilmu ini dan menjadikan kita banyak mengetahui dari pemasaran untuk kita melaksanakan pada yang lebih bagus. Kita jumpa lagi. Best. Anda sentiasa terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.